Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar anda semua dalam live Bonda B pada tengah hari ini? Komenkan dan jemput, sharekan dulu live Bonda B ni kepada 5 group. Alright, kita pasang lagu dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, adakah suara saya jelas? Tolong komenkan adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas? Tolong komenkan. Adakah suara saya jelas? Tolong komenkan. Alright. Jelas? Alright. Thank you so much Kak Liza. Assalamualaikum Kak Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Bonda B dari KD Kerutup. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang sibuk, yang kerja berlambak, tak sempat nak masak, tak sempat nak menyediakan air tangan untuk seisi keluarga, dengan membantu mendapatkan lauk ala kenduri 7 bintang, lauk KD Kerutup yang sedap, lazat, padu, senang dan sangat mudah dan cepat disediakan. KD Kerutup baru teringat, dah terliur. Jom kita dengar dulu apa kata pelanggan KD Kerutup. Okay, so Ani okay, Ani nak tanya Ani, so ini pembelian ke berapa ni? Kedua, itulah. Kedua so hari ni beli apa? Beli 2 daging, 2 nasi. So macam mana rasa dia? Rasa dia memang sedap, daging dia lembut. Portion dia banyak. Boleh makan sampai 4 orang ni. 4 orang, 5 orang itulah. So sebelum ni beli bila tu? Last month. Last month lah. Itulah, ingat nak beli lagi lah, nak try. Kalau boleh, tiap-tiap bulan nak beli. Ya ke? Nak masak dia pun senang. Ya? Masak dia pun senang. Lepas tu daging dia pun banyak. Kalau kata
Dah tu nasi habis kita makan lagi dengan roti. Ya. Okey. Sedap. So ini nak makan dengan siapa biasanya? Kita makan dengan family lah. Dengan bapak pun boleh makan. Warga tu pun daging dia lembut. Ya. So dia pun senang nak makan. Ya? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. So ni buat stok ke macam mana ni? Buat stok. Ya. Okey. So ada nak recommend apa-apa? Okey, bolehlah nanti siapa-siapa nak cuba. Memang kita berbalik cuba. Sebab dia pun daging dia banyak. Nasi dia pun sedap. Ya. Makan nasi tu je pun okey. Okey, alhamdulillah. Okey, thank you so much. Sama-sama. Okay, alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kimi. Okay, KD Kerutup, kita nak beritahu KD Kerutup. Ini dia KD Kerutup kita yang sangat-sangat menjadi minat, menjadi kegilaan. Kegilaan ke? Okay. Sebab ada customer kita, klien kita yang kata tak bolehlah move on. Sebab sangat sedap you guys. Sangat lazat. Ini dia. Kita ada KD kerutup ayam kampung dan KD kerutup daging. Dan kita ada KD nasi biryani. Yang sangat-sangat padu dimakan bersama. Alright, jadi kita nak umumkan yang kita sekarang ini sedang menjalankan kempen Kita Jaga Kita. Kita sedang menjalankan kempen Kita Jaga Kita sempena PKP 3.0. Alright, kita menjalankan kempen Kita Jaga Kita sehingga 30 hari bulan ini. Alright, setiap hari kita ada buat cabutan bertuah pada jam 5.30 petang untuk mencari pemenang KD Kerutup yang kita akan hadiahkan satu set KD Kerutup ayam kampung dan KD kerutup KD nasi biryani. Alright, so join 5.30 petang, like dan follow page KD Kerutup untuk dapatkan notification bila kita keluar live. Alright, dan sempena kempen ini juga kita nak, InsyaAllah kita akan adakan cabutan bertuah mega di mana kita akan berikan wang tunai sebanyak RM100 kepada pemenang. Syaratnya mereka hendaklah mendapatkan membuat pembelian satu set kerutup ni, iaitu KD kerutup dan juga KD nasi biryani, dan anda layak untuk masuk dalam cabutan bertuah yang kita nak pilih pemenang bernilai RM100 tu tempohnya sehingga 30 hari bulan ni. So jadi boleh PM kita segera dan dapatkan KD kerutup tu untuk melayakkan anda menyertai cabutan bertuah mega kita nanti. Alright, Okay, so jom kita pergi ke topik pada hari ini. So apakah topik pada hari ini? Topik pada hari ini ialah, nampak tak? Kita nampak? Saya kena movekan sikit. Nampak tak? Nampak tak? Adakah nampak? Okay. So hari ni kita nak kongsikan kepada anda semua 4 tips power nak Allah makbulkan doa. 4 tips power yang kita nak guna. Nampak? Thank you Kak Liza. 4 tips power bila kita nak berdoa untuk Allah makbulkan doa kita. Tuan-tuan perempuan, kita sebagai umat Islam sangat-sangat beruntung yang kita ada Allah, yang kita ada doa sebagai kita punya, orang kata kita punya secret tool. Secret tool kita punya senjata, kita punya sebenarnya dia bukan secret tool, dia adalah satu orang kata kabel besar. Kan Kak Liza, satu kabel besar. Kita ada doa yang kita boleh gunakan untuk kita dapatkan apa yang kita nak dalam hidup kita ni. Jadi rugilah, sangat-sangat rugilah kalau kita tak guna doa ni dengan baik. Sebab ramai antara kita tahu je yang doa ni
perlu berdoa. Tapi sejauh mana kita upkan game doa kita ni. Macam ni kita nak level up kita punya doa game. Doa game kita macam mana? Alright. So doa ni sebenarnya ada cara dia. Ada cara dia bagaimana kita patut berdoa untuk kita minta apa yang kita nak dalam hidup kita. Sepatutnya kita kena gunalah doa ni. Kena guna dengan betul lah. Kena guna dengan sangat-sangat lah untuk dapatkan kan. Masya Allah, betul Kak Liza. Kita love Allah. Nikmat sangat kan. Hidup dalam Islam ni. Nikmat sebab kita ada Allah. Allah suruh minta. Allah suruh minta ya. Allah suruh minta. Mintalah Allah kata dan aku akan perkenankan. Allah kata apa? Udu'uni. Udu'uni, mintalah, berdoalah kepada aku. Nescaya fastajib lakum kan. Maka aku akan perkenankan. Udu'uni fastajib lakum. Maka aku akan perkenankan. Jadi kena minta. Sebab minta ni bukanlah nak katanya bukanlah macam ni minta ni bukan satu benda yang orang kata macam kalau kita susah je baru minta. Salah. Sebenarnya doa ni juga ialah satu ibadat. Satu ibadah. Bila kita berdoa ni, maksudnya Allah suruh kita berdoa, dia menjadi satu ibadat. Bila kata ibadat, dia macam solat kan. Dia macam puasa, baca Quran. Maksudnya bila kita doa tu saja dapat pahala dah. Dah lah dapat pahala, dapat juga apa yang kita nak, dapat Allah punya bantuan-bantuan. Masya Allah, sangat-sangat rugi jika kita tak guna doa ni betul-betul. Alright. Jadi saya nak sharekan kat sini apakah 4 tips power nak Allah makbulkan doa. Alright, semoga dapat bantu kita semua upkan level kita punya doa game kita. Game doa kita ni. Doa pun ada game dia. Maksudnya macam mana cara kita nak berdoa. Kan? So bantu saya kongsikan, tekan butang share tu, kongsikan ke banyak grup, ke lebih banyak grup. Kak Liza, siapa Kimi, minta tolong bantuan. Sharekan saya punya live ni, kongsikan kepada lebih banyak orang supaya lebih ramai yang dapat tahu macam mana caranya untuk kita berdoa dengan betul, dengan bersungguh-sungguh ni. Okay. Alright. So like dan love saya punya live dan komenkan supaya anda tahu, saya tahu anda dapat sesuatu daripada perkongsian saya ini. Alright. Okay, so apakah dia 4 tips power ni? Adakah anda nak tahu? Saya patut ambil buku Mami tu ya? Buku Mami. Alright. So saya nak kongsikan tips yang pertama. Alright, tips yang pertama ialah, thank you my dear. Alright, so tips yang pertama ialah, alright, sekejap sayang. Sebentar. Okay, so yang pertama ialah ini dia. Doa anda mestilah apa? Mestilah sangat-sangat jelas. So anda perlu tahu dengan jelas apa yang anda nak. Dengan jelas tu maksud saya dengan orang cakap very detail. Apa dia yang anda nak sebenarnya? Apa yang anda nak capai dalam hidup anda? Apa dia? So jika anda nak kaya, contoh, anda nak kaya berapa banyak? Jika anda kata, ya Allah tolonglah aku nak kaya, kan? Aku nak kaya. So bila kita nak kaya tu, kalau Allah bagi kita lebih RM1, adakah kita kaya? Kaya lah daripada sebelumnya, betul tak? Allah dah bagi kita lebih RM1. So adakah itu yang kita nak? So mungkin kita kena lebih jelas berapakah kita level income yang kita nak. Betul tak? Gaji macam mana yang kita nak? Kalau kita buat perniagaan, sales yang macam mana yang kita nak? Betul tak? Kalau kita contohnya kita nak berkahwin, kan?
Doa lah suami macam mana yang kita nak. Kata, ya Allah, aku nak kahwin, ya Allah. Macam tu je nak kahwin. So tak cukup jelas untuk kita berdoa tu. So kan Kak Liza? So tak cukup jelas apa yang kita nak tu. Maksud kalau kita nak kahwin, ya Allah, alhamdulillah, kau jodohkan aku dengan seorang yang penyayang, yang menyayangi aku. Dengan kerana-Mu, ya Allah. Macam tu. Seorang lelaki yang pemurah. Seorang lelaki yang yang rajin. Seorang lelaki yang pembersih. Seorang lelaki yang apa lagi? Apa kriteria dia yang kita nak? Pasangan kita yang kita nak kahwin ni. Kan? Kita dah clear jelas ni siapa kita punya lelaki macam mana yang kita nak. Kriteria dia. Contoh saya, inilah sebenarnya kriteria ni yang saya doa ni. Dan saya dapat tuan-tuan perempuan exactly apa yang saya doa ni. Nak cakap the power of doa. The power of doa. Saya memang clearly mention dekat Allah, minta ke Allah 4 benda ni dan saya dapat dalam lelaki saya, suami saya. Kan, Masya Allah, alhamdulillah. Nak cakap tuan-tuan perempuan, jangan putus asa. Never give up. Don't give up. Kita ada Allah. Kita ada Tuhan yang Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan seluruh alam ni. Saya suka ada satu wording ni. Saya punya mentor, dia pernah sebut, dia kata kalau Allah boleh berikan kita hidup, kalau Allah boleh berikan kita hidup ni, kenapa Allah tak boleh berikan kita kehidupan? Faham tak? Kalau dia boleh bagi kita hidup, takkanlah dia tak boleh bagi kita kehidupan. Kan, Masya Allah tuan perempuan, kita kalau kita nak seluruh alam ni, kan, boleh tak Allah bagi sebenarnya? Seluruh alam tu over sangat lah kan. Maksudnya kita nak segala benda kat dunia ni, contoh. Kan? Sebenarnya adakah Allah tak mampu nak bagi? Kan? Betul sangat Kak Liza kan? Allah ni bagi kita hidup ni, bagi kita kehidupan ni. Semestinya Allah boleh bagi apa saja yang kita nak. Allah boleh menghidupkan kita, Allah boleh mematikan kita dan Allah boleh memberikan, Allah boleh macam tu je nak, kan? Macam tu je Allah nak bagi, kalau dia nak bagi. Kan? So berdoalah dengan bersungguh-sungguh, berdoalah dengan jelas apa yang kita nak, minta ke Allah. Doa ni macam ada saya belajar dengan saya punya guru juga, dia kata berdoa ni, bila kita berdoa ni, bila kita minta ni, dia macam pernah tak tengok budak-budak dekat kedai, dia nak minta gula-gula. Pernah tak dia minta gula-gula? Mak nak gula-gula. Gula-gula ala RM2 ke RM3, RM5. Nak gula-gula. Nak toys ke macam tu. Kan, dia minta kita. Kan? So, maksudnya untuk Allah, benda yang kita minta ni macam alai, macam gula-gula je lah nak bagi. Ataupun lagi mudah sebenarnya lagi begitu nak cakapnya. Nak cakap kita ni, setakat kita minta, kita nak minta income berapa ke, nak minta kahwin ke, nak minta anak ke, semua itu possible tuan-tuan perempuan. Possible. So mintalah, doalah ke Allah untuk keluarkan kita daripada apa yang kita, kesusahan yang kita alami, dengan ada apa yang kita nak capai, apa yang kita nak jadi, apa yang kita nak pergi. Doalah, doa dengan clear lah. Doa kat mana kita nak pergi. Kan, saya selalu kata pasal impian kan, kita nak pergi ke mana. So kita ada sangat jelas clear dalam masa setahun kita nak pergi ke mana. Betul. Kak Liza pernah minta dengan Allah nak cuti 1 bulan. Bulan puasa Allah bagi. Betul? Bukan 1 bulan Kak Liza, 6 bulan kan dapat. 6 bulan tu berehat. Termasuk bulan puasa, Masya Allah. Allah itu maha mendengar dan Allah nak bagi. Allah kata, manalah hamba-Ku ni kan. Allah sangat suka. Allah sangat-sangat suka bila hamba-Nya meminta kepadanya. Allah memang sangat nak. Alright, sebab Allah nak bagi. So kita kena faham Allah punya sifat Allah tu. Sifat Allah tu. Sebab Allah itu adalah maha menolong, maha mengurniakan.
Jadi kalau kita ada seorang kawan kan, ada 2 orang kawan contohnya. Kita ada seorang kawan ni memang dia very helpful, sangat pemurah. Bila kita cakap dengan dia memang senang nak tolong, senang nak bagi. Seorang lagi tu dia macam susah sikit lah. Memang nak kena pujuk sampai 10 kali baru dapat lah kalau nak minta kat dia kan. So antara 2 orang ni, mana yang kita akan pergi dulu? Mana yang kita macam selalu nak minta? Of course kita akan minta yang senang dapat tu kan. Akan minta tolong dia, sikit minta tolong dia, sikit nak minta ni senang dapat. So Allah ni dah menamakan dia dengan Al-Mujib, yang mengabulkan doa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha murah lagi maha penyayang. As-Sami', yang maha mendengar. Telah menamakan diri dia dengan all this sifat-sifat Masya Allah yang sangat indah untuk hamba-hambanya minta dekat dia. So kenapa kita tak minta? Kan? Mintalah, jangan berhenti berdoa. Alright. Doa mestilah sangat jelas. Alright. 2, cara dia ialah kita doa ni kita buat dia a bit unrealistic. Maksudnya dia sedikit di luar biasa sikit lah kan. Janganlah minta contohnya kalau kita nak minta naik income tu naik RM1, naik RM2, naik RM100 ke, dia macam tak challenging tau. Dia macam tak dia tak buat kita excited. Alright. So buat dia a bit, janganlah sangat tak realistik macam nak jadi Perdana Menteri ke contoh. Kalau you memang dah dalam laluan tu, mungkinlah akan jadi kan. Ataupun nak jadi apa, jadi raja ke, memang tak realistik langsung. So make it a bit unrealistic. Your aim tu maksudnya macam sedikit macam boleh ke aku capai ni? Contoh, bila kita kata boleh ke, kita dah macam dah fikir dah macam mana nak buat ni. Itu adalah a bit unrealistic. Kan? Kalau kita senang ni nak capai ni, so kita pun doa minta yang tu. So dia macam kita tak akan sungguh-sungguh lah nak berdoa. Betul tak? Kita tak bersungguh-sungguh untuk doa kalau dia macam benda yang kita tahu kita senang nak capai. Contoh, maksudnya kalau kita buat impian target kita mestilah a bit unrealistic. Okay, boleh ke dapat semua? Semua? Boleh ke dapat? Adakah anda suka apa yang saya share ni? Tolong bagi like, love, like, okay? Love dan like, okay? Sharekan, tagkan kawan-kawan. Ada tak kawan-kawan anda yang akan dapat manfaat, yang boleh dapat manfaat daripada apa yang saya share ni? Saya memang nak kongsi manfaat ni agar saya berboleh pahala, InsyaAllah di akhirat nanti bekalan pahala. So bantu saya dan semoga anda pun dapat berkongsi pahala yang sama jika anda berkongsi dengan kawan-kawan yang lain. Alright. Okay, jadi apakah seterusnya yang saya nak share? Tadi saya kata buat dia a bit unrealistic, kan? Sebab kita nak rasa excited. Kita nak rasa excited pasal doa kita ni. Another kunci untuk Allah makbulkan doa kita adalah kita kena rasa excited. Excited tu macam seronok, macam seronok nak doa minta ni. Seronoknya. Alhamdulillah dapat suami yang soleh, dapat suami yang macam ni, macam ni. Excited. Kan? So, yang nak cakap pentingnya bila kita doa tu dengan emosi. Kan? Dengan kesungguhan rasa tu. Bawa perasaan kita ni bila kita berdoa tu, ya Allah seronoknya bila kita dapat ni, kita capai ni, dapat income macam ni, kita dapat bantu siapa keluar daripada masalah ni. Seronok sangat. Excited. Alright. So ada satu saya nak kongsikan satu hadis. Satu hadis. Saya akan sharekan lepas point nombor 3 nanti. Tapi nak cakapnya pentingnya bila kita rasa excited pasal doa kita. So adakah you excited dengan doa you? Adakah you excited dengan doa you? Kan? Ada tak kita minta lah, tak tahulah. Kita minta doa ni tapi kita macam tak rasa excited. Kita macam rasa
boleh lah, nak lah juga. Ada tak kita doa macam tu? So okey lah, dapat tak dapat tu lain cerita. Ke macam mana? Kita macam minta je lah. Sekadar di mulut je. So adakah doa yang macam tu yang akan dimakbulkan? So you must be really really excited. Doa ni maksudnya kalau boleh kita strukturkan balik ayat tu. Macam mana ayat yang you buat tu untuk buat dia excited. Contoh kalau you kata ya Allah saya nak kahwin. Adakah you excited dengan doa tu? Ya Allah saya nak kahwin, nak dapat suami soleh. Adakah excited doa macam tu? Ataupun you nak tukar sikit dia punya wording dia. Alhamdulillah ya Allah, kau kurniakan kepadaku suami yang sangat-sangat menyayangiku ya Allah, di mana kami dapat bersama-sama sesama bernikah, buat majlis dalam satu grand hall yang cantik, dan kita dapat sama-sama bekerja. So you create tu buat dia rasa macam bestnya kan, excited. You kena karang sikit lah, sit down, duduk sikit, macam mana how to make it more excited. Apa yang baik, macam contoh kalau nak anak, contoh ya Allah Alhamdulillah dapat hantar anak aku ke sekolah setiap hari, dapat cium-cium dia. So you will feel more excited kan. Kalau maksudnya ayat tu letaklah maksudnya word adjective yang boleh kita boleh gambarkan, kita boleh naikkan emosi kita untuk kita rasa lebih excited untuk capai apa yang kita minta tu. Best tak saya punya sharing ni? Best tak? Best tak? Kalau best, bagi love lagi banyak-banyak. Bagi love dan like. Dan share. Tagkan kawan-kawan anda. Tagkan dan share kepada lebih ramai group. Okay? Alright. Okay. So, alright. So, terima kasih atas love dan like. Okay, so seterusnya ialah saya nak kongsikan yang seterusnya, last but not least. Last but not least ialah ini dia. Yakin yang doa kita tu akan diperkenankan. Yakin doa kita tu akan diperkenankan. Saya nak share satu hadis ni, satu hadis sahih. Satu hadis sahih yang berbunyi, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawanya ianya akan dimustajabkan. Dan ketahuilah bahawa Allah tidak akan memustajabkan doa yang datang dari hati yang lalai lagi alpa. Riwayat At-Tirmizi. Okey. Allah kata apa? Hadis ni kata apa? Berdoalah dalam keadaan kamu yakin bahawa ini akan dimakbulkan Allah. So begitu doa tu yakinlah, alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Aku dah dapat dah ni. Aku dah dapat dah suami yang baik. Aku dah dapat dah anak-anak yang soleh. Aku dah dapat dah perniagaan yang menguntungkan. Aku dah dapat dah. Apa dia? Apa dia? Maksudnya kita doa tu macam kita dah dapat. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ada satu saya baca buku parenting tu. Subhanallah, dia share cara dia didik anak dia. Mula-mula anak dia ni suka tengok TV, tak nak dengar cakap dia kan. Tapi subhanallah, as dia didik anak dia dengan cara yang kaitkan dengan Allah kan. Dia secara tak langsung dia naikkan iman anak tu kan. Satu hari apa yang berlaku, anak dia ni seluar dia macam terkoyak. So seluar dia cantik, seluar yang disayang tu dah terkoyak. Lepas tu dia kata, alah mama, dah koyak lah seluar ni. Lepas tu mak dia kata apa? Doa lah dekat Allah, minta seluar baru. Macam tu, mak cakap macam tu je. Lepas tu tiba-tiba apa yang mengejutkan dia, anak dia ni berdoa dan dia dengar. Apa yang dia doa, dia kata, ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih berikan saya seluar baru yang cantik. Anak dia doa macam tu.
Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah sebab berikan saya seluar yang cantik. Mak dia terkejut. Contohnya nama dia, anak dia apa nama anak dia Saifullah lah contoh. Anak saya nama Saifullah. Saifullah, kenapa kata macam tu? Mana dapat lagi seluarnya? Anak ni baru berumur dalam lingkungan 6 ke 7 tahun, tuan-tuan dan puan. Subhanallah, seorang anak kecil memang sebenarnya sangat-sangat suci, senang nak faham konsep keimanan ni, konsep ketuhanan kepada Allah ni, dan dia minta dekat Allah macam tu. Dia belum dapat lagi tapi dia kata, ya Allah, terima kasih Allah dapat seluar cantik. Mak dia terkejut. Tak dapat pun lagi, kenapa minta cakap macam tu? Assalamualaikum Cik Duan Telosan. Terima kasih. Terima kasih follow saya punya live. So anak ni dia sangat amazed. Maksudnya dia dah ada konsep. Lepas tu mak dia tanya, kenapa doa macam tu? Mana dapat lagi seluarnya? Kan? Sebab dia doa macam ni, alhamdulillah ya Allah, kerana berikanku seluar yang cantik. Padahal mak dia baru suruh doa, mintalah ke Allah doa seluar dah koyak tu. Contoh kan. Dan apa jawapan anak ni? Dia kata, sebab saya tahu nanti Allah akan bagi. So saya cakap terima kasih siap-siap. Macam tu yakinnya anak yang umur 6-7 tahun ni dengan Allah punya kekuasaan, Allah punya sifat yang nak memakbulkan doa tu. So kita ni macam mana tuan-tuan puan-puan? Kita yang dah berumur 30-40 tahun ni macam mana dengan keyakinan kita kepada Allah? Kan? Anak kecil ni pun tahu Allah memang akan makbulkan, insya-Allah, jika kita yakin dan kita doa dengan bersungguh dan kita lakukan tindakan yang ke arah tu, Allah akan bagi. So dalam hadis tu kata yakinlah, berdoa dengan yakin yang Allah akan perkenankan. So sejauh mana keyakinan kita dengan sifat Allah ni, yang mujib kan, yang mengabulkan, ya Sami', yang mendengar, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Purah lagi Maha Penyayang. Satu benda yang kita boleh muhasabah kita punya keyakinan kan. Kadang-kadang kita nak doa macam nak kahwin contoh, ataupun nak dapat anak lah, dah bertahun-tahun, dah 10 tahun tak dapat anak contoh. Kita doa macam boleh ke dapat, dah tua ni contoh, dah 10 orang, dah 10 tahun dah kahwin. So kita doa lah dengan keadaan kita tak yakin pun Allah nak boleh bagi. Betul tak? Tak betul-betul yakin. Macam susah je nak dapat. So kita pun minta lah. Kita minta ya Allah nak anak tapi tak betul yakin. Tak apalah. Mungkin tak dapat. Tak dapat pun tak apa. Macam tu. So tak yakin yang Allah ni sebenarnya sangat berkuasa yang boleh memakbulkan doa kita. Kan? Subhanallah, Masya Allah. Untuk kita muhasabah, kalau kita tak nak berdoa tu, kalau kita tak yakin tu, adakah kita tak yakin dengan sifat Allah yang Allah namakan dirinya dengan sifat-sifat yang indah, nama-nama yang indah. Kan? So berdoalah dengan yakin, insya-Allah Allah akan perkenankan doa kita. Apa sahaja tuan-tuan. Ada tiga cara Allah akan memakbulkan doa kita. Iaitu satu ialah Allah akan perkenankan segera, sekarang. Nombor dua, Allah akan perkenankan not now but later, kemudian. Mungkin ambil masa doa tu dalam beberapa bulan ataupun beberapa tahun macam tu. Ataupun doa itu Allah akan makbulkan tapi di mana? Di syurga. Maksudnya bila Allah nak bagi kat syurga tu, Allah akan bagi apakah yang lebih baik ganjarannya daripada syurga, tuan-tuan dan puan. Kan? Maksudnya Allah nak bagi tu kat syurga, balasan yang terbaik sekali. Mungkin bukan kat dunia ni tapi Allah nak bagi kat syurga. So tugas kita ialah berdoa saja, tuan-tuan dan puan, berdoa saja. Sebab Allah suruh kita berdoa dan doa adalah ibadat yang akan diberikan pahala. Alright? Alright. So yakinlah yang doa kita akan diperkenankan. Alright? Dan kita kena rasakan jelas yang kita ni dah dapat. Ada satu konsep nama dia be, do, have. Be, do, have. You be the person yang kita nak jadi tu. Contohnya kita nak jadi kita nak ada anak contohnya. So kita jadi orang yang mempunyai sifat keibuan. Kita be, jadi orang yang macam tu. Do, kita buat action nak dapatkan anak contohnya. Kita usaha, apa dia, cara dia, adalah cara dia nak minum apa ke, suplemen ke. Do, have, maksudnya seolah you rasakan you dah nak capai benda tu. You dah capai benda tu. So rasakan dalam you punya hati ni, insya-Allah you
capai benda tu, you buat benda tu. Macam mana you nak mungkin you belajar tips parenting kan, yang bila nak rasakan you ni ada anak. Kalau you nak kaya, macam mana you nak jadi orang yang kaya, orang yang besar jiwa, macam mana you nak jadi orang yang kaya, orang yang besar jiwa. You nak buat apa yang nak datangkan kewangan tu, you nak rasakan yang you dah ada kewangan tu. Nak bersedekah contohnya, cara-cara untuk kita jadi be do have tu, sedekah dengan lebih banyak contohnya. Jadi be do have, doalah dengan cara kita dah dapat doa tu. Alhamdulillah, terima kasih Allah, aku dah dapat dah benda-benda ni. So kita akan rasa lebih excited, rasa lebih yakin, rasa lebih bersemangat untuk kita dapat apa yang kita nak capai, apa yang kita nak doa, nak dapatkan dalam hidup kita, insya-Allah. Alright, so jangan putus asa, never give up, teruskan berusaha, teruskan berdoa. Allah Maha mendengar. Buat perkara yang Allah suka dan jauhi perkara yang Allah larang, insya-Allah. Semoga saya doakan segala doa-doa anda Allah mustajabkan, Allah kabulkan, supaya anda dapat capai lebih lagi dalam hidup anda, insya-Allah. Alright, saya doakan anda semua kaya dan berjaya, dilimpahkan rezeki yang berlimpah-limpah ruah. Alright, stay safe, insya-Allah. Jumpa saya 5:30 petang ni untuk cabutan bertuah sempena kempen Kita Jaga Kita. Alright, so jumpa lagi. Saya Bonda B. Wallahu a'lam bissawab. Kedi kerutup baru teringat dah terliur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.